acara Minggu Eco-Prosperity siang tadi, perhatian tertumpu kepada peranan yang dimainkan pemerintah bagi memastikan bandar-bandar sifar bersih pelepasan karbon dapat menjadi kenyataan. Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee berkata, pihak berkuasa di setiap peringkat perlu diselaraskan agar konsep sedemikian dapat diterapkan. Jika tidak, perbincangan tidak akan selesai dan tindakan tidak kunjung tiba. Bagi menangani perubahan iklim secara berkesan, para pemimpin perlu realistik namun pada masa yang sama bersikap optimis. Inilah pesanan penting Encik Desmond Lee kepada para penggubal dasar yang berhimpun di acara Minggu Eco-Prosperity. Dan keperluan mendesak untuk segera bertindak bermakna lakukan dahulu dan belajar daripadanya. We must take action today. Tackling climate change is an exercise in learning by doing. We may not have all the answers nor all the solutions, but we have the collective wisdom of all our stakeholders who are willing to experiment with the best knowledge that's available. Encik Lee berkata para penggubal dasar perlu mengambil kira segala sudut berkaitan perancangan bandar. Ini termasuk penjanaan tenaga, sistem pengangkutan dan reka bentuk bangunan. Untuk Singapura sebagai contoh, ini bermakna sumber tenaga hijau seperti panel suria di bumbung flat-flat HDB dan pelbagai bangunan. Juga pembangunan lebih berkonsep hijau seperti daerah Tasik Jurong yang mana ia akan kurang kenderaan dan bangunan-bangunannya kurang menggunakan tenaga. Sama penting adalah membangunkan kota yang berdaya tahan terhadap kesan perubahan iklim, kata Encik Lee. Ini terutama bagi kawasan tanah rendah seperti Singapura di mana usaha melindungi pesisiran pantai dan pencegahan banjir amat genting. Beliau turut menegaskan perlunya melindungi lautan memandangkan ia penting bagi ekosistem alam serta pengangkutan maritim dan sumber makanan global. Menggulung ucapan beliau, Encik Desmond Lee menekankan betapa untuk menjadikan masa depan lebih hijau satu kenyataan, usaha kolektif setiap lapisan masyarakat diperlukan. Pelan Hijau Singapura 2030 contohnya berbuat demikian dengan menggembling pihak pemerintah, swasta dan rakyat supaya bersama-sama melakukan perubahan sukar ke arah kemampanan. Through the Green Plan, you see that every aspect of our lives, our infrastructure, our transport, our industry, the way we work, the way we live, transformation will happen in every aspect of this. Dan memandangkan ia cabaran yang dihadapi sejagat menangani perubahan iklim melangkaui sempadan negara serta memerlukan sikap saling percaya serta tindakan kolektif banyak pemegang taruhan meliputi pelbagai disiplin. Singapura sedang memanfaatkan kekuatan gergasi-gergasi teknologi secara kolektif untuk membantunya menjadikan teknologi kecerdasan buatan AI lebih selamat bagi syarikat-syarikat dan pihak kawal selia. Bagi usaha itu, ia melancarkan satu rangkaian untuk menghasilkan alat pengujian AI agar memastikan teknologi itu digunakan dengan lebih bertanggungjawab. Dilancarkan semasa sidang puncak Asia Tech X Singapore hari ini, Yayasan Pengesahan AI mengumpulkan sumbangan daripada syarikat-syarikat teknologi dalam pelbagai sektor untuk menjadikan teknologi AI lebih diyakini. Langkah itu diambil di tengah-tengah keprihatinan yang kian meningkat berhubung populariti dan pengembangan AI. Malah ia juga penting untuk merebut peluang sambil menangani risiko penggunaan AI. We believe in using AI in a responsible way and deploying it for good. But we will also strive to shield society from the most serious AI risks. The private sector and the research ecosystem have rich expertise. They can and must be encouraged to participate meaningfully to advance AI for the public good. Singapura juga akan menjadikan kit pengujian pengesahan AI sebagai sumber terbuka. Cik Teo berkata langkah itu akan membolehkan para pemaju sistem, penyedia huraian dan masyarakat penyelidikan untuk menggunakan kit tersebut serta menyumbang kepada rangkaian itu dalam bidang-bidang seperti ketelusan, keselamatan dan kebertanggungjawaban. Malah langkah itu juga dianggap sebagai cara baik untuk membantu syarikat-syarikat lebih memahami teknologi AI yang digunakan mereka serta membuat penyesuaian bagi memenuhi keperluan masing-masing.
Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo menyeru syarikat-syarikat supaya memperkenalkan lebih banyak cara bagi menyokong golongan wanita bekerja. Ini katanya lebih daripada sekadar menyediakan aturan kerja fleksibel. Tambah beliau, ini akan membantu kaum wanita maju seiring dengan sektor teknologi yang pesat berkembang sementara terus membina sebuah kehidupan keluarga. Cik Teo berucap di sidang Wanita SG dalam teknologi di sidang puncak ATX. Set up mentoring schemes that will help the women identify which are some of the areas that they need to invest time and effort in so that they can prioritize, and also give them support if they are in the business of upgrading themselves. They do need the time to get that done. I think the more we are able to recognize that these barriers continue to exist, the higher the chance that we can continue to help our women to make progress. 43 orang sedang disiasat bagi pelbagai kesalahan menyusuli serbuan di kawasan Gelang bulan lalu. Operasi penguatkuasaan berbilang agensi itu membongkar kegiatan haram seperti perjudian dan maksiat serta penjualan ubat perangsang seks. Semasa operasi tersebut, 2 kasino internet haram diserbu. Pihak berkuasa merampas wang tunai lebih $3,000, terminal komputer dan peralatan perjudian. Ubat batuk dan produk perangsang seksual bernilai hampir $40,000 juga dirampas dari beberapa lokasi di Gelang. Serbuan anti maksiat itu juga menyaksikan 6 wanita diberkas serta sebilangan mereka yang lain atas pelbagai kesalahan. Premium sijil hak milik kenderaan COE bagi kebanyakan kategori ditutup lebih tinggi hari ini. Ini selepas ia merosot bulan lalu setelah kota kategori A dan B ditambah. Harga COE bagi kereta kecil dalam kategori A naik sekitar $6,000 kepada $98,000. Premium kategori B bagi kereta lebih besar dan berkuasa tinggi juga meningkat kepada sekitar $120,000 daripada lebih $113,000 sebelumnya. Premium motosikal pula naik hampir $400 kepada $11,000. Bagi COE kategori terbuka yang lazimnya digunakan bagi kereta besar, ia bagaimanapun susut kepada sekitar $120,000 daripada $125,000.